Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati salatu wa taslim. Wa ba'd. Innaka la الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk tuntutan amanah dalam bekerja.
Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, seorang Muslim hendaklah menjadikan seluruh kehidupannya sebagai ibadah. Ibadah bukan sekadar mendirikan solat, puasa, haji dan sebagainya. Kalau hanya solat dijadikan ibadah, ia tidak lebih setengah jam sahaja daripada 24 jam sehari. Sedangkan waktu yang paling banyak dihabiskan setiap hari adalah dalam bentuk melakukan pekerjaannya. 3 syarat utama untuk menjadikan seluruh pekerjaan kita sebagai ibadah ialah: pertama, niat bekerja hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kedua, pekerjaan dan cara bekerja mestilah menepati syarak ataupun selari dan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Dan yang ketiga, matlamat bekerja adalah untuk kebaikan, seperti mencari nafkah keluarga dan seumpamanya. Sudah menjadi lumrah, ada pekerja yang kuat dalam ibadahnya, tapi ketika melakukan pekerjaan, ada sahaja perlakuan yang boleh membatalkan niat ibadah dalam pekerjaannya, seperti perbuatan maksiat, sering culas dalam menepati masa, tidak menyelesaikan tanggungjawab, bahkan ada yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Maka sifat amanah perlu diterapkan dan dipraktikkan oleh individu yang bekerja bagi memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan menepati kualiti yang diharapkan. Inilah salah satu ciri dan sifat pekerja Muslim yang sebenar. Sebaliknya, mengabaikan amanah dalam bekerja adalah merupakan suatu pengkhianatan, seperti mana larangan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang dibaca di awal khutbah tadi, yang bermaksud: wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati yakni amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahuinya salahnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada hamba-Nya yang beriman supaya tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan, kerana implikasinya sangat besar. Sedalah bahawa kepercayaan yang diberikan kepada kita akan dipersoalkan dan seterusnya tercatat sebagai rekod hitam untuk jangka masa yang panjang. Ingatlah bahawa mengkhianati amanah adalah salah satu ciri munafik dalam amalan. Hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqu salasun, iza haddasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Ada 3 tanda munafik. Apabila bercakap ia bohong, apabila berjanji ia memungkirinya, dan apabila diberi amanah ia khianatinya. Riwayat Al-Bukhari. Sebaliknya, jika kita menjaga amanah yang diberikan, ia akan mendorong individu melakukan sesuatu kerja dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh. Ini akan mencurahkan seluruh masa, tenaga dan pemikirannya untuk memperoleh hasil kerja yang lebih berkualiti. Segala tuntutan kerja akan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan dedikasi. Malah kita akan dihormati dan dikenali sebagai Muslim yang baik dan menjadi contoh kepada masyarakat, termasuk kepada orang bukan Islam. Cara bekerja seperti inilah yang disukai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila seseorang kamu melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukannya dengan teliti. Hadis riwayat Abu Ya'la.
menjaga amanah, beberapa perkara perlu kita titik beratkan, seperti menjaga waktu bekerja, ikhlas dalam memberi pandangan, tidak terjebak kepada penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah dan juga penyalahgunaan kuasa. Sebaliknya, kita perlulah melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, menggunakan seluruh keupayaan diri, potensi dan kepakaran yang dimiliki dalam melaksanakan tugas yang diberikan tanpa sebarang pengabaian dan penyelewengan. Perkhidmatan yang diislami sifat takwa dan amanah serta norma-norma Islam adalah rahsia untuk suatu pencapaian yang hebat dan utuh sepanjang zaman. Sejarah telah membuktikan di mana sifat amanah yang ada pada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga digelar sebagai Al-Amin telah menjadikan baginda seorang usahawan yang berjaya ketika beliau berkhidmat bersama Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah. Dalam pada itu, pengurusan masa adalah penting bagi individu yang diberi amanah. Mereka seharusnya menggunakan sebaik mungkin waktu kerja yang telah ditetapkan dengan cekap dan berkesan. Individu yang mempunyai sifat amanah akan sentiasa menghargai dan menepati masanya. Ia sama sekali tidak akan mengabaikan kualiti kerja yang dilakukan. Bahkan ia akan berusaha memperbaiki diri bagi mendepani cabaran masa akan datang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adil amanata ila man ittama'aka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menyerahkan amanah, yakni kepercayaan kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Justru seorang pekerja wajiblah berusaha bersungguh-sungguh demi menjalankan tanggungjawab serta amanah dan kepercayaan untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan memikirkan bahawa hasil daripada pendapat itulah yang akan menjadi sumber utama rezeki, seterusnya membawa kepada punca kebahagiaan untuk diri, keluarga dan juga masyarakat. Mudah-mudahan kita memahami betapa pentingnya sifat amanah dan tanggungjawab dalam pekerjaan yang akan membuahkan hasil yang baik dalam kerjaya dan kehidupan kita. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, Khatib ingin mengajak supaya kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan intipati pada isi khutbah yang seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa amanah dalam pekerjaan adalah satu tuntutan dan akan dihisab di hadapan Allah di akhirat kelak. Kedua, umat Islam hendaklah berusaha memberikan komitmen yang terbaik dalam setiap amanah yang diberikan demi manfaat diri, keluarga dan organisasi. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa rezeki yang halal dan baik berpunca daripada sifat amanah dalam pekerjaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu